Mesyuarat tahunan Jamiah Pekerjaan Bilangan Tujuh pada 19 tahun 2020. Mengikut enakmen Pentadbiran dan Keputusan di Perak tahun 2004 dan peraturan Jabatan Pusat Karya di Perak tahun 2015, bahagian 5, mesyuarat tahunan peraturan 20/1, mesyuarat tahunan hendaklah diadakan sebelum 1 April pada setiap tahun. Peraturan 20/3, pengurusi Jabatan Pusat Karya hendaklah mengurusikan mesyuarat tahunan. Peraturan 20/5, korum mesyuarat tahunan hendaklah 2 kali ganda bilangan anggota Jabatan Pusat Karya dan umur sekurang-kurangnya 18 tahun. Yang itu saya kata bersetuju membuat kiraan bermakna berdasarkan kepada daftar yang hadir ataupun kiraan teknolog untuk menentukan bahawa kita menjadi cukup orang dia sekurang-kurangnya 38 orang. Silakan Tuan Timbalan Penang Susah. Lingkungan ni 40 dalam saja. Apa? Dalam ni lingkungan saya 40 dah. Dalam ni saja. Dalam ini saya dapat Ha. Saya sebagai pengurusi Jabatan Pusat Karya menjamin kejana mendapati peraturan tersebut telah dipatuhi dan ini mengisyaratkan mesyuarat tahunan menjamin kejana kali ke-7 bagi tahun 2022 dengan resmi dibuka. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam perkara 23 dalam peraturan Jabatan Kasih Ahli Negara, saya akan mengurusikan mesyuarat tahunan ini. Mesyuarat dimulakan dengan agenda yang pertama, iaitu agenda dan ucapan pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli karya Jabatan Pekerjaan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir dalam pertemuan tahunan pada kali ini. Dan bagi pihak semua ahli jabatan kuasa, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang dalam masa setahun yang lepas telah memberikan sokongan yang padu kepada kita bagi bolehkan kita menjalankan aktiviti mengimarkan masjid kita. Dalam suasana COVID, masjid kita masih dapat meneruskan kegiatan ini, terutama sekali solat-solat berjemaah dan juga majlis-majlis ilmu. Dalam masa COVID ini dan dalam masa kita menghadapi masalah, memang kita dapati bahawa masjid kita ini sebenarnya penuh. Tapi bila ada kelonggaran dan boleh ke mana-mana, masjid tidak dapat di sini. Jadi ini yang saya merasakan tak boleh juga lah. Makin bila tak boleh, penuh. Bila boleh berjalan, kosong. Kurang bilangan keadaan jemaah. Jadi saya minta kepada ahli-ahli Korea ini, naklah kita terus menggunakan masjid kita. Dan sebagaimana yang kita tahu juga, mulai 1 bulan 4 ini kita telah diberikan untuk melaksanakan SAF dan juga aktiviti-aktiviti yang sebelum ini terlarang. Namun demikian, kita belum mendapat SOP yang sepenuhnya bagaimanakah peraturan ini. Oleh sebab itu, kita masih menunggu lagi peraturan ini daripada Majlis Hakim Islam Perak. Walaupun mereka persekutuan telah memberi kelonggaran ini, tapi oleh kerana menggabung dengan mobil atau kerajaan negeri, maka kita terpaksa menunggulah berkenan buat keputusan mengenai peraturan ini. Perkara seterusnya ialah mengenai kedudukan Jabatan Kuasa Karya. Jabatan Kuasa Karya yang ada sekarang ini, yang berada di depan tuan-tuan dan puan sekarang ini, sepatutnya tempoh perkhidmatannya tamat pada 31 bulan 1 tahun 2022. Walau bagaimanapun, Majlis Pegawai Islam di Perak dalam mesyuaratnya pada Oktober tahun 2001 telah memutuskan bahawa jabatan kuasa yang ada ini dilanjutkan tempoh perkhidmatannya sehingga ke satu masa yang akan ditetapkan kemudian. Oleh kerana itu, saya menawarkan kepada puan bahawa jabatan kuasa yang ada sekarang ini akan kekal sehingga ke 1 tarikh yang akan diberitahukan. Itu bertolakkan kepada Majlis Pegawai Islam Perak untuk menentukan siapa-siapa yang akan dilantik nanti. Jadi sementara itu, kita teruskanlah dengan jabatan kuasa kita yang ada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada jabatan kuasa ahli jabatan kuasa ini yang selama ini telah memberikan perkhidmatan dan sokongan kepada kita untuk kita terus menjalankan aktiviti kita. Dan dalam pada masa yang sama juga, kita dapati kita memaklumkan bahawa 2 orang
dan juga pengurusi pada jadual fosil pembangunan dan pengurusan aset. Dia yang pegang. Yang setelah diri saya ialah Setusa Saudara Muhammad Sabri. Dia juga adalah pengurusi bersama jadual kuasa kecil pengurusan dan kewangan bersama-sama dengan Tuan Pendali kita, Tuan Haji Rahman. Dia juga adalah pengurusi bersama jadual kuasa pengurusan dan kewangan. Manakala penolong Setusa kita adalah Cik Zaini. Zaini adalah penolong Setusa. Tuan Imam kita, Major Besar Kedrin kita ialah wakil kepada pihak pegawai masjid, dan beliau juga adalah pengurusi pada jadual kuasa ibadah, pendidikan dan juga dakwah. Yang dalam usul semua tu beliau yang tugas. Dan isteri wanita pula Tuan Hajah Rafiq adalah wakil wanita. Itu juga dengan orang lagi iaitu Puan Hajah Maimunah dan Hajah Rizal. Manakala Tuan Haji Abdul Aziz kita ialah pengurusi jadual kuasa kebajikan dan khidmat komuniti, alih waktu kebajikan dia in-charge, dan Cik Ahmad kita, Cik Ahmad Bidin ialah in-charge kebersihan dan juga keceriaan. Manakala Cik Abdul Manan kita ialah in-charge keselamatan dan hospitality. Sementara dua orang wakil pengurusi surau kita ialah Tuan Major Besar Idris, pengurusi SEM Surau Munawarah, dan Ustaz Haji Muhammad Isa, pengurusi surau wilayah. Ada wakil surau dipimpin dengan Tuan Haji Hashim, juga Cik Wan, Cik Gani di sini. Manakala tiga orang lagi ialah Tuan Haji Jamaluddin, Syamsul Firdaus, wakil beliau, dan juga Cik Syamsul Firdaus, dan juga Cik Ahmad Azrul. Ahmad Azrul ini mewakili beliau. Jadi itulah barisan pimpinan jadual kuasa kita. Dan seterusnya ialah mengenai fungsi masjid. Alhamdulillah, 3 fungsi masjid yang kita beratkan adalah soal kemudian kita dengan ibadah, soal tabiah dan pendidikan, dan istimewa kita dengan masyarakat terhadap masyarakat dengan dayanya. Misalnya soal perasaan tetap di dalam biasa, kemudian soal tasbih, sholawat dan zikir, baca yasin, semua itu telah berjalan dengan lancar. Jadi saya minta pada tuan-tuan terus-teruskanlah kita ni mengembangkan masjid kita ni supaya dapat bergerak lebih baik lagi. Dan mengenai program keselamatan, sebenarnya tuan-tuan kita telah menyaksikan kepada yang membutuhkan, dan itu mungkin akan diterapkan lebih lanjut oleh komisi dia pelaksanaan atau kita menggambarkan aktiviti tahun 2021. Manakala bagi proyek-proyek pembangunan, kita sebenarnya yang tuan-tuan dan puan-puan dimaklum dan lihat banyak perkara pembangunan yang dilaksanakan. Ucapkan terima kasih kepada pengurusi jadual kuasa kecil pembangunan yang telah bersusah untuk lumus di dalam projek-projek ini. Bisa kata pembaikan dewan untuk kita, pembelian media kursi aluminium, sinki aluminium, pembinaan dewan untuk tamu musikal, pemasangan cermin di keliling masjid, jubin di pos, pelatihan tanda dan juga air simpanan yang kita perlu pasang untuk menekan, untuk menguatkan pressure. Kerana untuk semua dibuka itu maknanya pressure tak ada. Jadi kita ada air simpanan itu, kita dapat naikkan pressure kita, dan juga kita betul-betul air pun diledakkan bersama. Mengenai yang sedang berjalan sekarang ialah bilik pengurusan jenazah. Kita hampir siap akhir tahun akhir bulan ya. Akhir bulan ini insyaAllah boleh siap. Begitu juga pemesanan bilik imam yang sekarang ini, itu yang sedang berjalan. Manakala proyek yang akan datang yang saya fikirkan akan kita laksanakan ialah proyek tinggi tuan, iaitu bilik mesyuarat, bilik pejabat dan juga bilik sumber yang kita tak ada lagi yang ini. Kita tidak ada bilik, itu tak ada pejabat ya. Masih kita ada pejabat. Di sini kita ada bilik mesyuarat yang sempurna, dan tiada bilik sumber, misalnya pusaka. Yang ada sekarang ini kita gunakan untuk kuliah-kuliah ya. Jadi kita tidak ada pejabat yang sempurna. InsyaAllah pada tahun ini kalau ada kewangan mengizinkan, kita akan membinanya. Sementara saat pembelian adalah pembelian dari jenazah, InsyaAllah kita mempunyai dana yang cukup untuk membeli jenazah ini. Dari segi kewangan, sebagai contoh saya maklum bahawa kewangan kita banyak berdasarkan kepada sumber
tidak ada mempunyai sumber dana yang tetap seperti harta dan sebagainya. Biar kita sendiri maklum, masjid kita ni sebenarnya masih karya atau di kampung, masih kampung lah, masih kampung darah kita ini lah ya. Jadi masih karya. Jadi oleh kerana itu kita tidaklah sama dengan masjid kampung di masjid besar-besar itu yang mempunyai wakaf ataupun harta. Jadi harta kita tak ada langsung, satu sen pun ataupun satu benda harta pun kita tak ada. Jadi perbelanjaan kita dan juga pendapatan kita hanya berdasarkan kepada sumbangan kepada anak Maryam. Namun demikian, alhamdulillah kehidupan suami kita adalah sehat. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan dalam akaun nanti kita dapati kita mungkin berapa duit ringgit ya yang kita telah kumpulkan. Jangan nanti kita tak belanja. Memang kita tak belanja, kerana kita memang kumpulkan duit itu. Kerana projek kita punya projek untuk jalankan. Sebab kita berjimat-jimat untuk jadi perbelanjaan supaya kita dapat mengumpulkan dana yang mencukupi untuk jalankan projek kita. Jadi nanti akan kita terangkan bila sampai pada bahagian yang berkenaan. Jadi insyaAllah infak yang tuan-tuan dan puan-puan berikan itu ganjarannya Allah juga yang memberikan dan kita akan dapat menggunakan sebaik-baiknya. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, walaupun pihak pentadbiran agama Islam lebih pada telah membenarkan Al-Ali Jabal Kasar ini menerima allowance berdasarkan kepada kutipan atau timbangan ataupun kuat yang ada, namun demikian kita memilih tidak menerima apa-apa kuat daripada pihak. Jadi kita bukan supaya. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak gabung, kita jawatan kuasa dan jabatan duit, maka kita tidak langsung ambil duit daripada tabung dan kita tidak menerima apa-apa allowance untuk tugas kita menerima Allah, mudah-mudahan Allah saja yang memberikan manfaat kejayaan kepada kita. Jadi di situ concern is very clear bahawa kita bekerja secara sukarela. Jadi itu saja apa yang saya katakan dari segi ucapan dengan fungsi dan terus kepada agenda seterusnya, iaitu mengutamakan peringatan mesyuarat agung kali yang ke-6 pada 30 tahun 2021. Jadi saya minta Tuan Menteri untuk mengumumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan promosi dan semua ahli masyarakat pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian boleh buka dalam buku Orang Masyarakat itu yang berwarna kuning, yang kuning di dalam. Okay. Tengah tu. Semuanya ada 5 muka surat. Tuan-tuan boleh tengoklah penyertaan ujian surat sehingga Musa kita dan kehadiran adalah selepas itulah senarai kehadiran. Jadi dengan ini saya menentangkan ini surat agung Masjid Jami' Al-Mujahadah akan benar pada tahun lepas dan tidak ada sebarang perbuatan. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji Sabti, MJBJ. Jadi peringatan memilih mesyuarat agung tahunan Masjid Jami' Al-Mujahadah kali ke-6 yang dijadikan pada 20 Mac tahun 2021 dibentangkan untuk disahkan. Jadi kalau ada apa-apa bantahan ataupun perkara yang nanti dikemukakan berkaitan ini, kita dulu kita bangkit kan, ini 20 minit ini kalau silap atau yang hadir, kita hadir dan sebagainya, ada kepada yang bincang yang tinggal dan sebagainya, yang ini masih untuk dikemukakan. Jadi mic penggunaan tuan-tuan ada di sekitar tu ya, kalau tak ada apa-apa, kebetulan atau tak ada apa-apa perkara ini yang penting dan sebagainya, jadi saya minta pada salah seorang anggota atau ahli kita yang hadir dalam mesyuarat tersebut untuk mencadangkan supaya ini diterima. Terima
baca ni, dia gambar tempat lah. Sebab orang Jumat lah, okey. So, disahkan lah. Okey, ini peringatan mesyuarat atau tahunan kali ke-6 tahun 2021 pada tanggal 10 Mac 2021 disahkan. Agenda seterusnya ialah agenda yang ketiga dan berbangkit. Okey, berdasarkan pada majlis mesyuarat ini, kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang nak mengemukakan perkara yang boleh bincang ini, dari pelaksanaannya atau perkara lain, boleh dibutuhkan dan menggunakan lain. Saya rasa di bahagian satu saya tak ada ucapan pengurusi, tak ada apa-apa kan? Ucapan pengurusi biasanya ucapan pengurusi tak ada salah lah biasanya kan? Bagaimana kalau ada perkara telah dibincangkan di dalam mesyuarat itu juga kan? Nah, jadi tak ada apa-apa. Okey, tapi ada sedikit yang lain. Satu poin 1.12 sudah selesai ya. Kemudian 1.413 ada dalam ini tadi. Tetapi baru tak ada. Cuma dari segi update lah. Kita update sekarang ni imam yang telah dapati maklumat untuk ahli-ahli semua, imam yang latihkan pihak kerajaan ataupun latihkan pihak hakim sekarang ada dua. Yang pertama ialah Tuan Haji Aminuddin dan yang kedua ialah Imam Pan Tuan Aminuddin. Itulah imam-imam latihkan hakim sekarang ni. Dulu latihkan masjid, sekarang telah tukar latihkan hakim. Sementara latihkan masjid kita ialah yang pertama ialah Tuan Haji Ustaz Izzat, Ustaz Muhammad Izzat kita. Yang kedua ialah Imam Umar Suhaib kita. Alhamdulillah kita ada empat imam dan empat ini mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi kita semua kita masjid. Okey, manakala Bilal baru kita ialah saudara Fawaz ya. Muhammad Fawaz ya. Itu adalah Bilal yang baru. Itu 1.4 ya. Okey. Seterusnya laporan keuangan 4.0 terusnya ada apa ni? Ya. 4.0 ni laporan keuangan. Sebab ni tiba-tiba Cik Zulkifli dan Hisauddin. Haji Zulkifli mana, Hisauddin mana? Kan? Oh. Attendant ni banyak nama Hisauddin Zulkifli. Padahal Cik Zulkifli dengan Hisauddin ni, dia tak ada pen dia, tak tahu Hisauddin mana. Hisauddin mana, Zulkifli mana. Okey, kita pilih. Hisauddin ni, Hisauddin kita kan? Pak Din kita. Pak Syarul oh, jadi kita perintah bahawa kalau ada Syarul Rahman supaya kita pilihkan seorang dan seorang yang lain kan. dari kelas ni kuat nanti tak? Bukan satu orang. Okey. Cik Zulkifli ni Zulkifli mana ni? Zulkifli ya. Zulkifli Yahya. Cik Zulkifli Yahya. Orang panggil dia Zul Nazir. Dan juga Cik Syarudin Agak mesti minta Syaitan ya? Syarudin Syaitan. minta dia letakkan nama penuh orang senang siapa yang senang cakap. Bila sebut nama dia ada, dah mana pun. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih atas teguran tu. Jadi next time kita berarti apa ya? Nama-nama siap dalam bil dan nama yang sama. Kalau nama sama mungkin itu sudah jadi confused lah. Okey, baik. Okey, ada apa? Ada berapa okey? Ya? 7.4. Oh, 7.4, okey.
sebenarnya tanah lot kedai ni, kalau kita tengok sebelah kita tu, lot kedai yang ada pada kita pada sebelah itu tu sebenarnya ada 16 lot sekali. Ada 16 lot kan. Salah satu lot tu yang telah buat bangunan sekali itu juga, mana ada 15 lot lagi. Jadi di perkara ini ada juga ditentukan dalam usul kan, dalam usul pada mesyuarat ini. Jadi tak tahu jadi untuk yang menjawab itu. Kalau nak saya jawab ini, mana negara sendiri telah menjawab usul yang dibuat pada dalam mesyuarat ini. Jadi dulu jawab. Okey, saya perlu jawab sini lah ya, bahawa untuk buat pengambilan pada tanah ini, kita dapati bahawa membutuhkan kos yang cukup tinggi. Kerana kalau kita anggarkan satu lot harganya 100,000, contoh ya 100,000, kita ada 16 lot, kerana kita perlukan wang 1.6 juta lebih untuk pengambilan. Jadi itu yang kita masalah sekarang ini, sama ada kita dapat pengambilan itu atau tidak, kerana kosnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita nak kumpul dana, dalam mana kita nak kumpulkan sampai 1.6 juta ni, sedangkan kalau kita buat projek-projek yang biasa tu pun nak buat satu tahun tu kita sangat dapat 30 ribu je. Dia nak mencapai 1.6 juta di mana dananya, itu masalah. Jadi itulah constraint, itulah masalah yang kita hadapi sekarang ni. Memang ikut kehendak kita mana kita nak, tapi duitnya tak ada. Jadi setelah menimbangkan perkara itu, Jawatan Kuasa berpandangan bahawa nak olah pun benda cara elok, nak dibuat kita tidak mempunyai cukup dana. Jadi tergantung itu saja tempatnya. Tetapi kalau memudahkan kita rasa kita mungkin kita terpaksa diputar dulu bahasa. Kerana kita dapati bahawa di peringkat kita adalah di peringkat tempat kita. Masing-masing pihak sebenarnya telah cukup selesa, ya, telah cukup selesa dengan keadaan kita. Dia tak kena cari tujuan lah, buka rumah apa semua tu, dah datang masjid, ibadah apa semua balik, datang mana balik. Nak soal-soal apa satu-satunya ada lebih tu, nampak gaji sangat yang saya duduk di sini 5 tahun lebih lah, tak nampak apa benda tu. Jadi rasanya kalau kita dana untuk ini pun rasanya mungkin sama tak rasanya kurang sikit. Itu pandangan saya. Oleh kerana itu dalam mesyuarat Jawatan Kuasa saya katakan kita dudukkan dulu lah saya. Jadi itu kalau kita ada sebuah keputusan Jawatan Kuasa, itulah kedudukan. Unless kecuali kalau ada pokok ada mungkin cadangan yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita nak dapatkan duit sekurang-kurangnya 1.6 juta. Kata-kata semua lah, kata-kata kita ambil separuh je pun perlu kalau 40 ribu lah. Dengan kawan sampai 1 juta. Itu kalau anggarannya 1.000 satu lot. Tetapi kalau ikut keadaan tanah, harga tanah yang lebih dana ni, kalau begini, jadi itulah masalah. Ya. Kalau kita dapat tahu tuan-tuan tanah ni, mungkin tak lama dah ada apa tidak tahu tak. Tapi kalau dapat hubungi, kalau tak tahu wakaf lah, kita pihak masjid. Kalau dapat untuk wakaf kan jadi satu kebaikan untuk kita buat parkir. Masalah sekali masjid kita tak ada tempat parkir, tak cukup. Jadi kalau dapat hubungi pejabat tanah, mereka ada kontak person kat sana. Jadi kita hubungi mereka secara personal ataupun kita personal terus lah. Kalau boleh, kalau tak biar begini kan, tak tahu bila apa jadinya. Jadi kalau diwakafkan adalah saham akhirat mereka esok untuk masjid. Okey, Cadangan saja tak? Okey. Terima kasih atas cadangan. So, kita mengenal cadangan ini dan pemahaman kita semua bahawa Allah itu bukan sepatut dipunyai orang oleh orang Islam, ya. Jadi separuh kan? Ya, separuh daripadanya adalah bangsa asing, ada Cina atau India. Yang mungkin yang sebenarnya mungkin yang bangsa kita orang Islam itu mungkin kita boleh approach dah. Jadi tidak akan pejabat tanah lah. Berdasarkan perjalanan itu kita akan approach pejabat tanah. Kita buat research lah di pejabat tanah itu, terus siapa pemilik tanah ini, dan kita akan yang Melayu sajalah. Kalau orang bukan Melayu memang akan wakafnya. Oleh Melayu je mungkin tidak masalah. Kita
kan kita beri kepala atas jalan itu dan kita menjelaskannya atas jalan itu kita akan buat search di mana siapa pemilihnya dan kita akan approach kepada mereka jika mereka nak mewakafkan mereka. Mungkin kalau nak jual lagu murah kita bisa mana itu dah murah. Mungkin kalau lagu murah mungkin beli cuba itu. Kalau ada progres kita mahu bukan balik kepada ahli karya ini. Bagaimana kita proses. Okey, terima kasih. Okey, nama apa lagi? Terima kasih. Saya nak berbalik kepada item 1.4, 1.5. 1.4, 1.5. Okey. 15. Berkenaan 5. 1.4. 1.4, 15. Okey. Semua kita ada 4 orang imam ni. Okey. Ada sekali waktu sembahyang tu, berapa orang sepatutnya imam ada? Imam yang ditugas atau ada backup imam? Sebab otherwise kita berarti kita tengok yang ada biasanya kebanyakan seorang pula kan, dan sampai bila kena duduk belakang imam. Padahal yang belakang imam tu mesti orang yang duduk qualify. Bukan saya kata apa nama bila tak qualify, kita ada 4 orang kan. Atau arrangement masjid macam mana kena imam. Saya ada tempat dia nak. Kita minta apa ni chief kita untuk jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Kursi dan Tuan Haji, sahabat saya yang tanya, berkenaan dengan bila imam tugas, siapa yang duduk belakang imam kan? Maksudnya itu dia. Satu waktu berapa imam kita ada? Okey, macam ni. Kita menetapkan dalam tugas harian kita, dalam duty roster kita, satu hari satu orang imam tugas. Ya. Dengan menetapkan juga Bilal adalah sebagai backup imam lah. Kalau kita imam tetap, macam mana? Dia ada kecederaan kan? Jadi yang akan mengambil alih tempat dia adalah Bilal. Jadi kita di semasa kita cuba lah untuk mempersiapkan bila-bila kita yang ada ni. Tapi kita juga harus faham bahawa bukan mudah kalau misalnya Bilal yang dah lama jadi Bilal kan, untuk dapat meningkatkan dia punya kemampuan dia sampai kita nak bagi dia sementara dengan imam dan sebagainya. Tapi setidaknya bila-bila kita yang ada ni, insyaAllah mereka ni saya berkeyakinan mampu untuk mengambil alih tempat imam sekali berlaku. Sebab imam kita ni sebagaimana yang Tuan sedia maklum, masih bertugas. Imam kita ni kebanyakan masih bertugas dan dia pun puasa juga pergi kerja kan? Jadi cuma kalau ada masa dia akan datanglah. Tapi betul yang itu semua sedia maklum, kadang-kadang kita rasa khawatir juga lah kalau berlaku imam melakukan kesalahan siapa macam yang tegur dia. Kalau bila tak berkemampuan, tapi saya rasa bila-bila semua insyaAllah. Bukan kita tak bagi tuan-tuan yang lain duduk belakang imam, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita confident, tak ada masalah. Kalau mungkin imam ada trouble, kita boleh ambil dia. Ahlan tak duduk kan belakang imam tu, kan? Mengambil kira perkara itu lah. Sebab itu kita lebih meletakkan bila sebelumnya qamat, dia tengok tak ada imam yang lain, dia bergerak ke belakang, ke tempat imam kedua lah, seperti begitu. Boleh tanya? Okey, saya ingin menambah bahawa memang rezeki yang baik-baiknya memang kita ada 2 imam lah, satu imam yang tugas, satu lagi imam backup dan kandung. Tapi pada masa itu macam yang masa itu ada imam kita bekerja jadi baik bila
sebenarnya itu juga dia telah disenaraikan dalam tugas Bilal bahwa dengan apabila ketiadaan imam, Bilal adalah mengingkari tugas imam. Di mana semua Bilal itu dibayar untuk menjadi imam. Itu adalah syarat. Jadi di situ kalau tak perlu mana. Bahkan ada pernah satu kejadian imam tak ada, yang naiknya Haji Sarani ni ada orang. Jadi pada masa ada Bilal ada. Bila ada yang naik ke Haji Sarani. Jadi memang perkara ini tertimbulkan dan selepas kajian itu rasanya tidak berlaku. Jadi sekarang kita katakan bahawa sejarah yang ada dalam imam adalah dihaskan kepada imam. Jadi kalau imam tak ada di situ, bila kami ke situ. So kita minta supaya imam lain tidaklah menduduki tempat yang dihaskan untuk bila imam. Clear ya? Oke, terima kasih. Oke, kita ada apa? Ada ya? Oke. Berdasarkan soal perkembangan kita ada apa rasanya? So kita terus kepada agenda berikutnya, yaitu agenda yang keempat, laporan aktiviti tahun 2021. Ini juga dari kepada proses Terima kasih kepada Penguji, tugas sekalian yang awal review dan aktiviti tahun 2021. Setelah hakikat itu setiap kita puasa, kita mula bertengok setiap satu kita juga boleh bertanya apa-apa yang boleh kita jelaskan tentang segi aktiviti di bawah dan puasa kecil masing-masing. Dan setiap fungsi akan apa? Setiap puasa akan jawab atau setiap yang tuan-tuan bertanya. Terima kasih. Kita juga sedia maklum bahawa tahun 2021 kita masih ada penjarakan ya, dan banyak aktiviti yang sepatutnya kita buat kita boleh buat. Jadi kita buat sekarang kita mampu. Dan saya rasa ada juga perkara lain tahun 2021 kita juga ada sumbangan ya, amal Palestin ya, kedua kan. Palestin mungkin kita tak tahu sebenarnya itu lebih dari amal Palestin. Kemudian kita juga memberikan khidmat khas kepada dua masjid ya. Dua masjid. Masjid di Kuala Lumpur satu jadi kebetulan. Ada dari 62 dalam 65 itu 70 ya. 7,000 ya, 7,000 itu ada dua ya. Sumbangan-sumbangan kepada masjid-masjid yang memerlukan dana untuk pembangunan, untuk pembinaan kita ada keluarkan juga. Dan kita juga ada motivasi untuk yuran ya, untuk mengantar pelajar mengandung dalam pelajar dalam masjid. Ada juga. Seperti tambahan lah. Okey, ada apa nak disampaikan dari segi aktiviti? Kau mana tahu kan aktiviti kita tak cukup kalau ataupun mungkin ada yang buat cadangan kita buat aktiviti tambahan. Yang saya nampak dari segi saya sendiri di sini dari segi pendidikan, kita sepatutnya memperluaskan ya, jaga kuasa ibadah, dakwah dan pendidikan. Pada tahun ini, kita akan buat satu program tambahan, iaitu kuliah-kuliah kita ataupun ceramah-ceramah kita tidak hanya berkisar pada soal-soal agama sahaja, tapi juga mengikuti soal-soal lain, misalnya soal kesihatan. Jadi kita untuk ceramah yang lepas kita ada macam buah pinggang, kita ada buah pinggang, contohnya itu adalah yang penting dan kita dapati Majlis Agama Islam melalui bagian zakat ya, dan memberikan 17 juta setahun bagi universitas tahun ya, untuk menampung pembelajaran dialisis. 17
kalau tak ada penyakit mungkin diberikan bukan lain. Jadi berdasarkan itu saya rasa saya cadangkan supaya kita dapat melihat sama-sama ada berkaitan dengan saja agama. Jadi masalah jantung, kenciman, hati, cara nak mengelakkan dan sebagainya. Saya rasa mungkin kita akan ada dokter-dokter tertentu yang dalam bidang berkenaan untuk memberikan taklimat atau penerangan. Itu cadangan saya. Jadi saya rasa dah masuk waktu. Jadi saya minta tuan-tuan nanti nak bilang mana cadangkan supaya kita dapat sampai balik. Kita solat saja kan. Kita berehat.
Okey, kita teruskan Kita teruskan mesyuarat kita. Kita masih lagi agenda yang keempat, iaitu aktiviti tahun 2021. Jadi ada sesiapa yang komen nak menambah ke? Sebut kita lah, berapa tuan komen. Ada siapa punya cadangan baru berkenaan dengan program aktiviti tahun 2022 ni? Yang saya nampak satu lah, saya nak perluaskan program belia Pergerakan Masjid dengan menghubungkan satu pasukan salawat atau satu pasukan mahabat untuk kita berjanji untuk masjid kita dan untuk karya kita. Setakat ini tak ada lagi, kita boleh wujudkan yang pada banyak sama kita boleh menarik belia muda ni supaya datang ke masjid. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada? Kalau tak ada, saya minta salah seorang yang hadir untuk menerima laporan aktiviti ini. Terima kasih. Sebelum menutup, saya nak satu cadangan atau saya nak tanya lah. Bulan puasa ni, terutamanya 10 hari yang terakhir, di mana untuk sunnah Rasulullah memang afdal dibuat iktikaf di masjid. Adakah masjid yang akan buka 24 jam 10 hari akhir itu macam mana? Kalau ikut tahun lepas, mesti kita buka masjid kita 10 hari terakhir. Dan last year kita ada masalah di PKP, jadi kita ada lah. Jadi tahun ni PKP rasanya kita dah digunakan. Jadi kita buka masjid kita. Jadi untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita cadangkan kita buka masjid kita sepenuh. Kita buka 24 jam. Kita buka 24 jam 10 hari supaya bila-bila orang boleh buka apa masjid, kita buka dia. Kemudian mungkin Tuan Imam kita boleh bahas 10 hari terakhir Ramadan. Yang itu kita akan bincang dan kita akan lakukan. Ya, tuan-tuan. Okey, terima kasih. So, pihak yang berkuasa akan mengadakan mesyuarat yang berkuasanya bulan depan, minggu depan untuk menjalankan program-program bulan puasa. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan punya cadangan, silakan pada mana-mana ahli kita berkuasa yang depan supaya kita dapat tahu kepada berkuasa untuk digunakan dan kita akan masalahkan. Kami kami ya, ya. Okey. Okey, ada siapa nak? Tidak ada. Yang sokong. Okey, terima kasih. Agenda seterusnya. Ini dia. Agenda nombor 5 iaitu laporan kewangan tahun 2021. Okey, so kita minta pada Tuan Suza. Oh, benar ni. Sorry. Saya pandang ada. Main-main kata berdari, tapi muncul pada semua Suza. Tuan berdari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Musi, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi dulu saya mengajakkan kepada Allah SWT kerana kita dapat lagi dalam masyarakat Agung Ramadan yang ke-7. Jadi dalam satu hari saya tekankan 2 set laporan awal berakhir pada 31/12/2021, mana yang telah disemak dan disampaikan oleh jurumudi kita. Jadi set yang pertama itu ialah ekor pengurusan, set kedua ialah ekor pembangunan. Di samping itu juga saya juga sertakan 2 bulan laporan keuangan yang berakhir pada yang
berakhir pada bulan 1 dan bulan 2. Kerana di sini kita menurunkan tengok perubahan orang kita kat mana yang kuartalnya lah, mana samping bulan-bulan itu kita sertakan bulan 1 dan bulan 2. Jadi kerjaan untuk apa yang orang nampak, kalau ada faktor salah yang dipotensikan boleh tanya pada kalkulasi, terus saya akan bertanya lah. Sekian terima kasih. Okey, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan sila perhatikan dua akaun yang telah dikemukakan bagi dalam surat ini, iaitu satu akaun pengurusan, yang kedua adalah akaun pembangunan. Jadi segala yang mesti maklum bahawa masjid dikenakan dua akaun berbeza, iaitu pengurusan dan pembangunan. Duit pembangunan tidak boleh digunakan untuk pengurusan, tetapi duit pengurusan boleh digunakan untuk pembangunan. Boleh tukar saja ya, tapi pembangunan tak boleh beli. Kecuali kalau asal duit pembangunan itu adalah berasal dari pengurusan. Ingat dalam surat yang lepas, kita kata tak melaksanakan duit untuk pengurusan untuk pembangunan. Dalam surat tahun lepas, saya katakan 210,000. Tahun ini kita dapat 210,000 kan sebenarnya 210,000. Kita pindahkan daripada pengurusan ke pembangunan kerana kebijakan kita tak pembangunan. Tapi jika diandaikan duit pengurusan kita kurang, kita boleh ambil balik duit yang kita transfer di tempat pengurusan. Tapi duit yang khas untuk pembangunan, wakaf pembangunan, kita tak boleh gunakan untuk pengurusan. Balik ambil yang lain balik. Benda sama lain tadi. Benda sama. Cuma yang satu lekat tu tak ada disah bagi yang tadi. Pakai yang disah bagi yang tadi. Disah yang disah bagi yang tadi. Okey, Kemudian jadi masyarakat ini berdasar suatu hari Rabu saya pergi hantar ke kedai photostat. Saya pun tak perasan, tak disahkan lagi oleh jual-beli. Jadi bila kemudian jangan tak sahkan, benda tak pilih kan. Jadi hari ini saja berproposal. Jadi hari ini pihak pengurusan berproposal dalam bagi Tuan Karya, Tuan Azadi untuk mengesahkan kenyataan orang tersebut. Jadi benda ini dihantar ke daerah untuk tetap. Jadi kita buatlah. Ya, kan salah saya lah. Saya kurang perasaan. Itu adalah tegur saya. Itu perlu dah malam. Okey. Jadi saya silap saya. Kalau saya tak buat kedai cepat, maknanya awak tak ada kenyataan. Kita semua bersembah. Okey, itu saja. Terima kasih. Senang juga ya. Okey. Tuan Haji Syarudin, saya dah mencatatkan supaya diterima. Supaya penyataan kewangan tahun 2000 berakhir 31 Disember tahun 2021 disahkan. Ada siapa tukar? Kita biji ya. Okey, Tuan Dizabili menyokong. Okey, selesai kewangan. Banyak tak tadi pasal peminat duit kan. Okey, pasal rasanya pasal nak sebut tadi pasal banyak duit, sebab kita memang nak kumpul duit. Pasal tu kita banyak duit. Okey, seterusnya kita pergi pada agenda yang ke-6, iaitu laporan kewangan Januari dan Februari tahun 2022. Saya rasa untuk ini saya tolong saya tolong dari saya untuk mengatakan yang tadi untuk Januari dan Februari.
Januari Februari tahun 2022 bukan satu requirement dalam mesyuarat agung untuk diletakkan kepada perempuan. Namun demikian, pihak kami mengambil inisiatif untuk membentangkannya kerana itu adalah kebutuhan terkini keuangan masjid. Kalau Januari itu jangan Desember lah, tapi yang terkini macam mana? Jadi oleh kerana itu kita tentukan akaun bulan Januari dan bulan Februari kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat mengikuti atau mengetahui kedudukan keuangan masjid ini semasa. Berdasarkan kepada buku surat 4 ya, kalau kita perhatikan buku surat 4 ini, Januari buku surat 4, buku surat 4 kita dapati bahawa bagi tunai dan bank, bagi akaun pengurusan ialah RM163,634.62. Itu adalah yang terkini sehingga hari ini ya, sehingga hari ini itulah perlukan ya, RM163.570.60. Manakala bagi akaun pembangunan berakhir Februari 22 untuk surat 8 ya, surat 8 adalah berjumlah RM218.577.90. Jadi berapa duit masjid yang ada, kita campurkanlah dulu. Saya tak campurkan ya. 163 campur dengan 118, maknanya ada 400 lebih sebenarnya kan? 381 duit masjid pada akhir bulan Februari. Sekarang kan, kalau kira. Dan berdasarkan pada kedudukan ini, dari segi penggunaan duit ini, bagi akaun pengurusan, saya akan reservekan 3 bulan perbelanjaan untuk contingency pengurusan ya. Kita ada 163.000, saya akan bukan saya lah, kita akan simpan tak boleh dusik duit itu 45.000 ini. Tidak boleh dusik 3 bulan sebagai reserve kita. Di mana kalau ada apa-apa masalah atau misalnya pindah masjid ini kita tak ada orang bagi, kita kosong masalahnya, kita ada 3 bulan untuk membayar akaun ataupun program yang masjid yang dibayar. Kita ada reserve 3 bulan. Jadi 45.000 simpan, kita tak boleh gunakan. Jadi duit yang kita boleh gunakan ialah 163.574.60 tolak 45.000. Jadi duit yang kita boleh gunakan dalam pengurusan adalah 118.574.60. Duit yang kita boleh gunakan. Okey. Berdasarkan periode pengurusan ini, komitmen yang kita buat adalah bila kita siap bilik jenazah tadi, bilik jenazah yang kita sudah buat ni, kita memerlukan bank, kemudian bank jenazah yang kita minta tuan-tuan dan puan-puan IPAT. Dari segi IPAT kita dah masuk, yang 163 ni dah masuk IPAT tu ya. Jadi kalau kosnya adalah 100.000, mana 118 tolak adalah 1.000, maknanya apabila kita beli bank jenazah ini, duit pengurusan kita tinggal RM18.000 sahaja. Itu yang saya katakan kalau kita tak nak pakai duit tu, kerana kita ada cadangan nak pakai. Okey, dari segi pembangunan pula, berdasarkan kepada buku 8 tadi, RM218.577.90, komitmen kita ialah di buku surat 9 dalam jaguar buku surat 9, iaitu sebanyak RM150.000. Kalau kita bayarkan RM150.000 ini, maka baki duit dalam rencana pembangunan adalah RM68.570 sahaja. Jadi itulah, jadi maknanya tuan-tuan dari segi tengok duit tadi dapat 30 lebih ribu lah. Tetapi apabila kita buat pembelanjaan semua, duit kita pembangunan 368.000 dan pengurusan 368.000. Manakala projek yang akan datang adalah kita kadang nak buat pembangunan tingguan yang saya katakan tadi, bilik mesyuarat, bilik pejabat dan juga pusat sumber dengan ICT ya, yang akan menambahnya sekurang-kurangnya 1.000. Kalau kita gunakan 100.000 juta ini, sedangkan duit baki dia ada 68.000, maka kita kekurangan defisit 30.000. Itu tidak termasuk aktiviti pengurusan untuk membiayai aktiviti yang perlu dibacakan pada tahun ini.
mengumumkan kepada tuan-tuan bahawa di akhir bulan ini kita akan tutup tabung pipa untuk bayi jenazah. Akhir bulan ini kita akan tutup dan kita akan buka semula tabung pembangunan. Ini tuan-tuan pipa balik ke tabung pembangunan, kita akan buka untuk pembangunan seterusnya. Di bayi jenazah itu habis akhir bulan ini kita habiskan. Ada yang ada masukkan dan digunakan untuk pembelian, tak cukup kita buka di pengurusan dan kita buka semula tabung pembangunan supaya kita dapat membuat pembangunan untuk yang akan datang. So itulah tujuan saya berikan akaun dan Februari supaya kita lebih jelas tentang pendidikan keuangan kita. Namun demikian, alhamdulillah tuan-tuan kita dari sini saya tidak terlalu bincang dari segi pendidikan keuangan kita. Orang-orang yang di persekitaran penting oleh kita ni ramai yang perhati ya, ramai yang perhati dan kita ada masalah apa, pasti bermasalah kita PKP pun, kita kekurangan dana sebagainya, saya WhatsApp dalam grup sebagainya, ramai yang masuk duit dalam akaun untuk penggunaan masjid. Itu bukan masalah. Itu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah mencepat untuk penggunaan masjid kita. Jadi secara kasarnya itulah dia. Ini perkara yang kuat dan penggunaan keuangan kita. Jadi maknanya kalau kita nak buat pembangunan, kita kena bukan kita buat pembangunan. Tapi kalau rasa-rasanya tuan-tuan dan puan tak nak pembangunan, tak apa. Itu kita tidak semestinya kita buat. Ada pun kita buat, ada pun kita tak buat. Itu kita. Tapi saya elok-elok mesti kita mempunyai pejabat, mempunyai urusan sumber, mempunyai juga. Kita tengok yang sebelah sana tu adalah kuliah ya. Kita nak kacau di kuliah. Dan kita tidak membantu sendiri supaya masing-masing ada library, ada perpustakaan dan sebagainya. Sesuatu library mana dia datang situ untuk telaah, untuk buat pengajian sebagainya. Kita akan buka bahan-bahan pengajian, tidak sebagainya supaya kita dapat telaah. Nah, baca itu boleh. Itu juga ada sebenarnya. Jadi itulah yang agenda yang keenam. So ada apa komen tidak? Tuan-tuan dan puan yang memandangannya. Ya, kita. Nanti berapa estimate perbelanjaan yang tetap masuk pembangunan? Macam PI kan memang kena bayar bulan average berapa semua? PI. Maksud saya yang kena bayar ialah kereta semua berapa sebenarnya? Okey, tidak tinggi pekerjaan perbelanjaan kita dalam pengurusan ialah 15 bulan lagi atau 12 ke 15 ribu lagi. Kita dapat cuma dalam sebulan 20 ribu lah. Jadi ada gap dia 20 ribu untuk kita simpan ke apa ni. Okay. Jadi monthly collection sumbangan tuan dan setiap bulan average kita 20,000, perbelanjaan kita per bulan ini. Jadi setiap bulan kita punya perbelanjaan bulan. Setiap bulan. Jadi kalau nak kumpul itu lama, melainkan kita ada tabung yang khas dan baru masuk duitnya. Kalau harapan itu saja, maknanya selalu boleh 60,000 itu pun tak cukup lah. Kemudian dari segi api air kita, utilities kita adalah pada 2009 ya. 2000 lebih sebulan. Namun juga ada juga yang impak tetap ada yang bayar ini RM50 ya. Tapi ada orang ada orang yang impak tetap beri utility setiap bulan RM500 dibayar. Bagi itu untuk bayar bill. Jadi alhamdulillah kuranglah sebulan. Okey. Sampai yang ini bukan Jadi bagaimana kita tengok adik-adik dan soalan Muhammad. Nanti saya kata dia nak tanya soalan diri yang sekarang. Saya nak tanya kenapa jenazah masuk keadaan lagi tak? Saya kata kita akan tutup sampai akhir bulan ini. Habis sampai akhir bulan ini. Lepas itu kita akan buka pembangunan. Sekarang pembangunan tak ada lah. Dan ada untuk infak untuk jenazah tadi. Jadi cukup duitnya kita masukkan dalam infak pengurusan. Kalau tak cukup duitnya kita gunakan duit pengurusan untuk membeli pen. Saya bukan nak tahu hari itu, saya nak tahu dia nama kita. Kalau dia lagi emosi, apa ke saya ada? Apa dia ni?
fokuskan lagi kerana kita dapati kalau yang kalau web Toyota mahal. Web Toyota mahal. Macam-macam di Penang tu dia beli web bayar. Tapi itu modal lama sana, modal tahun 2006 je. 2006. Jadi terakhir itu balik lagi itu yang baik sikit. Oh, pada dah naik itu tu. Okey. Kita akan buat, mungkin kita buat, tapi kita kalau beli second handphone, dia tahun muda lah kata, baru 3 tahun gitulah. Kalau nak beli brand new, rasa beli sana nak lasak ada kan. Kita punya yang dia sedap lah. Oleh sebab itu, bilik jenazah kita bagi mandi yang terakhir, bilik mandi yang tayar sampai bawah sampai atas. Untuk mandi kali terakhir. Okey? Okey. Yang ini bukan untuk pemesan berapa, tapi umat-umat saja. Okey, terima kasih. Sekarang kita pergi kepada agenda seterusnya, agenda yang ke-7 iaitu pembincangan usul-usul. So, ada diletakkan dalam yang kuning ini. Yang ini usul-usul ini kita tulis sebagaimana yang dihantar kepada kita. Tidak ada editing, tidak ada apa, dan data kuasa juga tidak membincangkan kita usul yang itu kita foto kan, kita bawa sini supaya dapat tuan-tuan baca sendiri apakah usul-usulnya. Jadi kalau ada kita minta supaya yang usul ini jangan lahir dan tarik. Hello. Yang tujuh kita ada sudah menunjukkan operasi karya fisik jamin dan ada di pokok dan moral. Tapi terjadi sekali lagi supaya perubahan operasi karya fisik jamin pidana diteruskan juga. Dan saya minta kalau boleh Jawab Pengerusi mencadangkan badan penaja. Sebab ada ramai ada 20 orang ahli dan kuasa. Jadi kan tidak seorang pun yang boleh mengepalai atau membuat penajaan penuhan penaja. 20 orang ahli dan kuasa. Takkan tak ada satu orang pun yang boleh menjadi penaja perubahan operasi karya fisik jamin. Sebab perubahan operasi ini banyak manfaat daripada jemaah pidana. Okey, itu yang usul saya pertama. Usul yang kedua ialah bukan berkata dia ajuran list bagi jamin pidana juga itu ada pidana. Kita ada kita kuasa atau dia itu dulu dia manfaat. Kalau kita latih dia sebagai penaja atau fungsi penaja, tubuhkan dia satu dan kuasa tanpa belia di pidana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya menandakan kita berpenting menumbuhkan jalan keras untuk menyenaraikan bilangan tunggal di pidana. Yang kedua, menarai bilangan penduduk lelaki dan perempuan di pidana. Kemudian menaraikan bilangan warga emas di pidana. Menaraikan bilangan perusahaan di pidana. Menaraikan petugas imam kursi masjid di malam kursi masjid dan setiap jenis kursi masjid. Itu cadangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya mengurangkan, saya ulangkan kepada tuan-tuan untuk berada sama-sama dalam lain. Ini berikan kepada tuan-tuan.
ada di dalam mesyuarat yang lepas, tahun lepas, saya katakan dari segi koperasi ini kita cadangkan supaya ada negara yang berkali itu yang kemampuan tampil ke depan untuk menjadi leader koperasi penaja atau program negara ini. Apakah itu ada sobat pun yang ada di depan. Jadi dari segi pihak yang berkuasa, kita ni mencapai sendiri lah sebenarnya ada perkara-perkara yang biasa bermain di kepala saya lah. Bukan mungkin kerana saya jatuh lah, atau mungkin kerana saya tidak memiliki ambitious. Tapi apabila menimbangkan ketiga-tiga perkara ini, perkara-perkara yang sentiasa bermain di kepala saya adalah, pertama adalah bila-bila buat sesuatu yang kita nak buat sesuatu dengan penuh hati-hati dan dengan penuh kata hati. Yang keduanya telah bersungguh-sungguh dan kita telah berusaha sedaya upaya supaya tidak mati di tengah jalan. Yang ketiga, kita mesti punya dana yang mencukupi, dan dana bersumber yang mencukupi maknanya yang sentiasa ada dan juga yang kita kumpul. Kalau kita ada kumpul sikit-sikit dalam contoh yang operasi sampai bila kita tak ada duit itu. Oleh kerana kita bukan macam mesin-mesin yang lain yang harta dan sebagainya yang memang kita ada duitnya, tapi kita nak kumpul oleh ahli-ahli. Di peringkat permulaan saya katakan bahawa ahli-ahli ini beda seperti lain sikit cara dia. Mereka semua dah comfortable, tak mahu nak cari duit kalau dia tak mahu dah. Kita duduk kalau pergi ke masjid ibadah, lepas tu balik rumah nak pergi apa juga. Jadi segi nak kumpulkan dana tu jadi masalah. Itu yang pengalaman saya selama saya ini, itulah yang saya perhatikan. Kemudian dia perlukan kepakaran, ya. Oleh kerana yang memang banyak koperasi yang telah berjaya, tetapi banyak juga koperasi yang hidup sudah tidak mahu, tidak ada juga yang mencukup kepada. Jadi kita nak supaya mereka berjaya, jadi nak berjaya kita buat betul dan mestilah dijalankan dengan cara yang realistik lah. Itu jadi masalah. Kemudian satu lagi, apabila kita menggunakan dana awal, dia tak semula dengan menggunakan dana sendiri. Di awal mana kita kutip duit orang dan kita laporkan untuk buat operasi sebagainya. Apabila kita bagi daripada satu badan untuk kendalikan, tentu yang melapor itu tak ada pulangan. Bila pulang tak dapat. Katakan saya melapor RM1,000. Selepas 2 tahun tak jadi deadly operasi ini. Saya pun tanya balik kepada apa sudah diberikan duit saya RM1,000. Kalau saya pergi tabung haji lagi untuk dapat diberi dan sebagainya. Jadi itu dah menjadi masalah. Nah, kita tak buat itu dia tak cukup. Macam mana ini? Itu yang menjadi sentiasa bermain di kepala saya lah. Jadi, kemudian satu lagi perkara adalah ada benda-benda yang bukan di bawah tanggungjawab kita. Misal kata persatuan belia. Persatuan belia sebenarnya lebih elok kalau perkara ini dibuat oleh JKKK, bukan oleh masjid. Persatuan ini dalam cara JKK, bukan buat masjid. Kerana kita lebih kepada keagamaan ini kan, hendaklah dipisahkan di antara perkara keagamaan dengan perkara yang bukan. Kerana ada badan tertentu yang lebih berwibawa mengendalikannya. Macam JKK tadi persatuan itu lah. Kemudian satu lagi, kemudian kita juga masa kita nak buat bacaan, contohnya data kita tidak boleh semena-mena pakai data. Even orang yang pakai website daripada statistik perangkaan nak buat bacaan itu masalah. Orang tak percaya bahawa orang yang itu dan yakin juga kita siapa pun nak pakai data ni macam negara ini kan. Oleh kerana data itu adalah sangat sensitif dan itu adalah dilindungi oleh hak-hak pribadi. Kita tak boleh semata-mata nak boleh data. Jadi perkara ini kalau nak buat adalah di pihak JKK. Jadi boleh pasal dia JKK dia anggotanya pengutu ada situ, polis ada situ, macam-macam ada situ. Badan-badan belia, NGO semua ada dalam JKK. Bukan masjid. Itu yang saya katakan. Mungkin perkara ini saya akan salurkan. Perkara ini saya akan salurkan kepada pihak JKK. JKK kita ada ketua kampung ini kan. Mungkin pihak JKK atas ini tidak ada sendiri. Tapi secara sendiri bukan buat masjid. Itu pandangan saya berdasarkan pengamatan saya. Jadi itulah jawaban saya. Namun demikian,
saya ucapkan terima kasih kepada jalan ini, dan saya rasa sebagai jalan yang lebih elok kita akan mengadopsi lah ya, kita akan mengadopsi balik cadangan ini di dalam usaha jatuh kuasa supaya kita dapat sesuatu mana yang saya katakan tadi, yang perlu lain buat itu lain buat, yang boleh dibuat itu buat ya, itu pandangan saya. Orang lain ada komen boleh gitu ya, oke, terima kasih. So seterusnya the next one adalah apa ni? 4. Mengembalikan sekolah fungsi manjat pada masyarakat. Ini Muhammad Faiz dan Muhammad Saleh. Ya, silakan. Untuk ini usul yang ketiga tadi, menyederhanakan tugas dalam bila fungsi masjid. Bila fungsi dan siap. Okey. Yang ini sebenarnya apa dia? Sebenarnya tugas ini kita telah berikan kepada penjawat-jawatan masing-masing. Sebenarnya tugas umum kita telah sediakan jawatan. Kita tak ibak ada sebenarnya tugas dia. Bila ada tugasnya, siap ada tugasnya. Manakala tugas pengurusi, timbalan pengurusi, bendahara dan seterusnya ada terkandung di dalam buku enakmen pentadbiran agama Islam di Perak dan juga pelaporan-pelaporan dan persekalian. Tugas-tugas pengurusi, kepala pengurusi, bendahara seterusnya ada di sini. Yang imam bila dah siap, saya telah sediakan sedang ini dan masing-masing pegawai mempunyai jadual ini. Pengurusi, ada tak kita di sini tata organisasi senarai ataupun tugas itu yang kita nak sentuhkan. Dan satu lagi, kita tak tahu tentang tugas-tugas khusus siap. Sebab ini penting untuk masjid yang berjaya. Bagi contoh, pengurusi pada jemaat contohnya, kita menghadapi masalah dari tingkat jemaah yang tingkat kita lah, sebab kita memang tingkat kita yang tidak dikisah tentang kaki, kasut dan sebagainya. Kalau kita ada tugas untuk khususnya siap, atau pada hari Jumaat itu ditetapkan tugas supaya dia memantau. Jadi sekurang-kurangnya jemaahnya akan mendengar, tapi dengan syarat siapnya berinfok ataupun pakai lekat supaya kita dapat mengawal keadaan. Jadi di sini kita patut highlightkan benda ni seperti yang dicadangkan oleh Haji Muhammad Rahim tadi. Itu yang kita nak. Yang masih. Okey, terima kasih. Okey, dari segi tugas-tugas ini ya, saya akan lakukan tingkat kembali update balik tugas siap ini supaya kita tugas dulu. Jadi jarang kalau kita siapkan jadual itu ada pamerkan contoh kalau pamer mana masing-masing tahu. Jadi kalau benar aku punya marah lah, jadi gaduh lah itu. Tapi kita fikir itu kita gaduh juga ada orang kan. Ini belajar juga dengan tertentu juga dengan kita kacau. Jadi kan. Jadi saya minta supaya kali ini dapat lebih supaya jemaah dapat perhatian lah. Dan satu lagi tentang ini catat organisasi. Memang di peringkat penggunaannya dulu dalam tahun lepas ya, tahun lepas kita memang catatkan atau catat organisasi. Tetapi pada masa itu kita dapati bahawa jadual kita jatuh kuasa kita akan tamat pada 31 tahun 2022. Jadi kita tunggulah senarai yang baru kita dapat jaga baru, baru kita dapat catat tu. Baru kita nak buat yang catat yang lama, yang itu jatuh masa tua kembali lah. Jadinya kan tiba-tiba tak jadi pula. Bila tak jadi dikekalkan untuk jatuh ke lama. Kalau itu mungkin kalau tuan-tuan dan puan nak kita catat dan penjawab itu kita akan buat lah. Tapi berdasarkan kepada pegawai yang sekarang. Yang setiap ada pertukaran itu buat lah. Jangan marah kenapa tak ada buka itu buat lagi apa bongbing. Macam tu. So saya harap kawan-kawan ini di Pak Menteri. Okey. Terima kasih. Okey. Yang
Oh, yang Muhammad Faiz tadi ya. Ini Cik Faizal dah konsul. Ya, nampak tak? Okey, usul 4. Assalamualaikum. Saya rasa yang usul 4 yang dibuka oleh Muhammad Faiz, Muhammad Talib sama dengan cadangan saya yang kedua tadi membuka Ustaz Gambia dan Masjid Jamin di Kuala Taman yang Kuala Taman ya. di Kuala Taman. Okey, kalau gitu kita akan dalam masalah lain. Okey, mana yang keperluan yang mendesak dan kalau tidak kita akan serahkan pada pihak yang berfungsi bawah. Tetapi saya maklumkan bahawa apabila jika pihak kita berpandangan ini tidak sesuai, tetapi tuan merasakan bahawa dibuat masjid. Di luar tidak kuasa masjid. Ya, artinya buat tak masalah, kita tak masalah. Kita tak ada kaitan kita, tapi terus buat secara untuk individu. Boleh, tak ada masalah ya. Okey, okey, habis yang itu. So, terima kasih ya semua sekali. Okey, agenda seterusnya ialah agenda nomor 8, ucapan penangguhan. Ada siapa-siapa nak cakap? Ada cakap tak? Tak ada? Okay. Berkenaan dengan tanah sebelah hitung tadi ada yang minta. Kenapa kita tidak mengambil sedikit 3-4 tahun untuk membuat dia dengan kita alam sekali memang dia tak mampu. Tapi kalau kita ambil sedikit demi sedikit selanjutnya boleh kita perlu. Ini saya punya pandangan. Yang keduanya, adakah Majlis Islam tak boleh memberikan tanah untuk ahli ibadah? Itu soalan. Kenapa kita rakyat saja yang memberi kepada Majlis Islam dan tidak memberi kepada jemaah? Memberi kepada ahli Majlis bagi tanah bagi kita? Tak elok buat itu, mohon kepada dia. Kita tak mohon pada dia, tak ada jawapan. Kan? Untuk kadang-kadang memperluaskan rekan-rekan Muslim kan? Bolehlah katakan boleh. Dia kata punya 1 juta ada. Infak balik kepada ahli karya. Datuk sendiri pun 3,000 setahun zakat. Banyak kan? Kemudian ada rekan operasi yang dikatakan oleh Ibrahim Teguh. Sebenarnya kita dah ini pergi ke Masjid Jamin menjadi hari. Kalau kita dapat ramai yang masuk sana. Jadi Ibrahim dia dah setiausaha operasi Masjid Jamin jadi bermaklum sajalah. Jadi kalau ada apa-apa ni dia boleh membantu pula dalam hubungan operasi supaya operasi ini dapat infak untuk beli tanah sebelah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Kita akan tengok balik apa ini dari segi cadangan itu. Mungkin sebabnya ada sikit-sikit orang betul ya. Ambil 1-2 lot itu dalam tuan dah. Mungkin lah macam mana keadaannya. Kemudian tata anak yang mempunyai agama Islam kita tahu majlis itu minta anak itu kita. Cuma kita minta dulu dia. Okey, tak ada ya. Kalau tak ada dia tak tahu.
biar saya buat ucapan pengakuan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah hadir dalam musyawarah kita, dan saya ingatkan lebih cepat, tidak lebih cepat juga. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak sentuh situ, iaitu berkaitan dengan program bulan Ramadan. Hanya kita ketahui tarawih kita adalah 20 rakaat seperti mana biasa, dan kita ada pintu imam ikutan, dan yang lain itu kita gunakan imam kita sendiri. Kemudian buka puasa kita ada tadarus, kita ada peluang, kita ada seperti biasa lah. Kemudian lagi ada macam-macam khas dan kesihatan sebagainya kita akan buat juga. Kemudian peluang soal, apa janji, dan tahun ini juga kita cadangkan supaya kita ada hari raya. Kita dah makan hari raya, kita tahun ini kita akan buat jamuan hari raya, dan itu juga korban pada tahun ini kita akan buat. Jadi perkara yang tidak boleh kita akan bolehkan. Jadi akhirnya ada juga kata-kata bicara yang boleh kita kongsi bersama untuk solat pada isyak ini. Yang pertama ialah dengan lelah. Lelah yang disukai Allah dan Rasulullah. Pertama, lelah mencari nafkah. Yang kedua, lelah berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, lelah berdakwah mengajar kebaikan. Yang keempat, lelah menuntut ilmu. Yang kelima, lelah mengurus keluarga. Yang keenam, lelah dalam ibadah dan amal soleh. Yang ketujuh, lelah dalam kesusahan dan kesakitan. Dan yang ke-8, lelah mengandung, melahirkan dan anak. Itu lelah yang disukai Allah dan Rasul. Kemudian seterusnya, hidup bahagia itu rezeki, berkeluarga itu rezeki, banyak masa lapang itu rezeki, disayangi orang itu juga rezeki, tak sakit dan anak-anak sehat itu rezeki, tak putus duit itu juga rezeki, tiada beban hutang juga rezeki, tiada musibah itu juga salah satu rezeki. Maka luasnya rezeki yang Allah beri kepada kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan janganlah kita bermati-matian mengejar sesuatu yang tidak dihormati, tetapi bermati-matianlah untuk menguruskan bekal yang dihormati. Banyak orang yang menangisi masa lalunya dan rindu untuk kembali ke masa itu, tetapi mengapa kita tidak berfikir untuk memperbaiki hari ini sebelum ia menjadi masa lalu. Kita berfungsi kata yang baik bukan makna kita nak lebih baik, tetapi sekadar berpesan-pesan untuk kebaikan sesama insan. Niat yang baik semoga mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu saya tutup bicara pertama. Sekian, terima kasih. Dan kita lepas solat isyak kan, jadi pula makan semula di jamuan ala kadar